Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Faris Fitri bin Ismail dan bernombor metrik 10 DIB 19F1056. Kumpulan saya mendapat tajuk iaitu Kemunculan dan Kelahiran Kawat Fiqhiyah Membantu Perkembangan Ilmu Fiqh. Dalam bahagian ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan dan kesimpulan perkembangan ilmu ini. Kawat fiqhiyah adalah merupakan satu disiplin ilmu yang sangat penting untuk kita pelajari oleh setiap mukallaf. Walaupun sekadar secara umum, ianya adalah sangat wajar untuk dituntut dan dikuasai kerana kepentingan dalam kaedah-kaedah fiqh biarpun sekadar menguasai asas-asas penting. Dari segi bahasa, kawat membawa maksud asas rumah, atau dengan kata lain, kawat adalah kata jamak dari perkataan Arab yang membawa maksud yang sama. Kalimah ini mempunyai pelbagai maksud berdasarkan bahasa Arab, seperti seorang yang duduk, pemalas, undang-undang dan ibu negeri. Dari segi istilah pula, syarak menurut Mustafa Ahmad Al-Zarqa dalam kitabnya, kalimah kawat ini membawa maksud hukum yang dipraktikkan ke atas seluruh umat Islam. Hukum yang dipraktikkan ke atas seluruh masalah juziat, iaitu hukum kulli yang bersifat umum yang dipraktikkan ke atas semua hukum untuk mengetahui hukum daripadanya. Muhammad Uthman Subha telah membahagikan peringkat kelahiran dan perkembangan ilmu kaedah fiqh kepada 4 peringkat. Nama saya Nur Namirah binti Ahmad Ibrahim. Nombor metrik 10 DIB 19F1044. Sekarang saya akan menerangkan tentang peringkat pertama, peringkat kelahiran dan pembinaan. Benih-benih kaedah fiqh telah pun dikesan sejak daripada kemunculan agama Islam itu tersendiri, sehingga bermulanya zaman imam-imam mujtahid, iaitu sehingga akhir kurun ketiga. Walaupun pada masa itu mereka tidak menamakannya lagi sebagai kaedah. Kewujudan benih ini telah dapat dikesan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh ulama terhadap beberapa ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita dapati bahawa sebahagian daripada nas Al-Quran tersebut mengandungi asas dan juga dasar ilmu kaedah fiqh. Banyak ayat Al-Quran yang menjadi petunjuk kepada ilmu ini. Asas ilmu ini juga dapat dikesan melalui ucapan Nabi Muhammad SAW, Rasulullah yang telah diberikan oleh Allah SWT dengan keistimewaan jawami al-kalim. Dalam ucapan baginda, iaitu ucapan yang ringkas dan padat dan juga penuh dengan makna yang mendalam. Sebahagian daripada ucapan hadis Rasulullah yang ringkas dan padat itu menjadi asas serta dasar umum syariah. Bukan sahaja itu, dia juga menjadi dasar kepada kaedah kuliah yang terangkum di dalamnya hukum untuk pelbagai perkara dan bermacam masalah serta furuk yang berulang-ulang. Ia juga merupakan contoh kepada kaedah fiqh yang mana sabdaan tersebut meliputi hukum-hukum fiqh yang banyak dalam perkataan yang ringkas. Seterusnya, ilmu ini mengalami perkembangan yang semakin pesat pada zaman sahabat radhiyallahu anhu serta zaman tabi'in dan tabi' al-tabi'in dan zaman seterusnya. Dalam kurun kedua Hijrah, sebahagian para fuqaha pada zaman tersebut mula memasukkan sebahagian daripada lafaz-lafaz kaedah fiqh yang telah tertanam dalam dada-dada mereka
di dalam kitab-kitab karangan mereka. Al-Nadwi menyatakan dalam bukunya Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, ulama fiqh pertama yang mencetuskan fenomena ini ialah Abu Yusuf serta beberapa ulama yang sezaman dengannya seperti Imam Malik, Imam Al-Syafi'i dan lain-lain. Nama saya Allah binti Abdul Qadar, nombor metrik 10 DIB 19F1038. Hari ini saya akan menerangkan lagi tentang peringkat kedua, iaitu perkembangan dan penyusunan ilmu qawaid fiqhiyah. Perkembangan ini dapat dilihat berlaku pada kurun ke-4 Hijrah hingga ke kurun ke-9 Hijrah. Orang yang pertama dapat mempelajari ilmu qawaid fiqhiyah ini ialah Ibnu Nujam. Abu Tahir Al-Dabas telah menyusun sebanyak 17 kaedah melalui risalahnya, iaitu yang bertajuk Tasis Al-Nazar. Kemudiannya ditambah oleh Abu Hasan Al-Qahi sebanyak 37 kaedah. Mereka berdua adalah mazhab Hanafi. Seterusnya, ilmu qawaid fiqhiyah ini dapat dilihat dari perkembangan daripada masa ke semasa. Oleh itu, kita dapat memunculnya kitab-kitab baru. Hal ini dapat mendisiplinkan ilmu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra Najwa binti Azman, nombor metrik 10 DIB 19F1204. Saya akan menerangkan tentang peringkat ketiga, iaitu peringkat penubuhan. Peringkat penubuhan bermula dari permulaan kurun ke-10, iaitu pada zaman Imam Al-Suyuti sehingga sebelum penulisan majalat Al-Ahkam Al-Adliyah. Dalam tempoh ini, kaedah fiqh telah berada dalam keadaan yang kukuh dan teguh. Antara ciri-ciri yang menggambarkan keteguhannya ialah ia mempunyai ciri-cirinya tersendiri yang membezakan dengan ilmu-ilmu lain. Di samping itu juga, perbahasan tentang kaedah dan dabit telah dibezakan oleh kedua-duanya. Pada peringkat ini, terlalu ramai ulama yang terlibat dalam penulisan kitab-kitab kaedah fiqh. Penulis hanya akan menyenaraikan sebahagian daripada mereka berdasarkan mazhab. Dari mazhab Hanafi, antaranya ialah Ibnu Nujaim. Dari mazhab Maliki pula, antaranya ialah Abu Al-Abbas Ahmad Ibnu Yahya Al-Wansarishi, Abu Abdullah Muhammad Ibnu Ahmad yang lebih dikenali dengan Ghazi Al-Maliki. Dari mazhab Syafi'i pula, antaranya ialah Imam Al-Suyuti. Dari mazhab Hambali pula ialah Jamal Al-Din, Yusuf Ibnu Hasan, Ibnu Abdul Al-Hadi Al-Dimashqi Al-Hanbali yang dikenali dengan Ibnu Abdul Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akmal bin Ahmad Kasanai, nombor metrik 10 DIB 19F1016. Hari ini saya ingin menceritakan tentang perkembangan ilmu peringkat keempat, iaitu peringkat perkembangan ilmiah. Peringkat perkembangan ilmiah adalah peringkat yang terakhir dalam perkembangan ilmu. Ia bermula dari kurun ke-13 sehinggalah sekarang. Ia dipilih dari kurun ke-13 kerana mempunyai pelbagai faktor penting dalam menjadi pendorong kepada perkembangan kaedah fiqh, iaitu penulisan majalah Al-Haq Al-Adliyah. Dalam tempoh ini, para ulama telah melakukan pelbagai usaha bagi meningkatkan perkembangan ilmu. Antara usaha yang telah dilakukan oleh para ulama untuk menjadikan kaedah fiqh sebagai kaedah yang terbaik adalah melakukan sebuah peraturan dan perundangan, mentahqiq buku-buku kaedah fiqh yang dikarang oleh ulama silam, mengeluarkan kaedah dari buku-buku yang ditulis oleh imam-imam ulama mutabak seperti dari kitab Kitab-kitab yang dapat kita boleh ambil daripada mazhab Hanafi, Maliki, Hambali
adalah seperti dari segi mazhab Hanafi adalah Risalah Al-Qaqi oleh Abu Al-Hasan. Beliau menghimpunkan sebanyak 37 kaedah yang bercampur antara kaedah usul dengan kaedah fiqh. Mazhab lain pula iaitu mazhab Maliki adalah Usul Al-Futyah oleh Abu Abdullah Muhammad Ibnu Al-Harith Al-Husni Al-Maliki yang lebih dikenali sebagai Al-Husni. Seterusnya adalah daripada mazhab Syafi'i iaitu Al-Qawaid fil Fural Al-Syafi'iyah dikarang oleh Abu Hamid Al-Jajarin. Seterusnya adalah dari mazhab Hanbali iaitu Al-Qawaid Al-Kubra dan Al-Qawaid Al-Sughra oleh Najm Al-Din Sulaym Ibnu Abdul Al-Qawi Al-Turfi. Itu adalah salah satu contoh daripada keempat-empat mazhab, dan terdapat banyak lagi kitab-kitab yang boleh kita ambil daripada keempat-empat mazhab tersebut. Seterusnya kita pergi kepada bahagian kesimpulan. Ilmu kaedah fiqh yang lahir sejak kelahiran seharusnya dipelajari dan dikuasai oleh golongan agama. Kedudukan dan keistimewaan ilmu ini yang mampu menjawab dan menyelesaikan persoalan yang timbul pada masyarakat dalam pelbagai bidang kehidupan mereka. Islam dan syariatnya juga amat bersikap toleransi dan memahami akan keadaan serta tuntutan umatnya. Daripada itu, syariat memberikan kelonggaran dan kemudahan dari beberapa segi dan sudut. Salah satunya ciri ialah kebolehan dan kemaafan dalam keadaan tidak normal ialah salah satu keikhlasan seseorang itu. Seterusnya, akhir sekali, darurat bertujuan membolehkan umat manusia meneruskan kehidupan dalam keadaan kesempitan dan membantu mereka keluar semudah yang mungkin dari suasana sedemikian. Baiklah, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.